tata kelola baik, dasar jelas pacu pertumbuhan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Susulan kemalangan maut babit 3 penuntut UiTM Dungun, seorang wanita dipercayai pesakit mental yang merempuh 2 buah motosikal mangsa direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap wanita berusia 49 tahun yang memandu SUV itu dikeluarkan Magistrate Nur Amira Fatihah Osman. Sebelum ini, pihak polis membuat permohonan untuk siasatan kes itu dibuat di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Suri rumah yang mempunyai 3 anak itu tiba di mahkamah pukul 9 pagi tadi. Suspek disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam kejadian malam tadi, 3 mangsa maut selepas dirempuh wanita terbabit, manakala seorang lagi mangsa cedera parah menerima rawatan di Hospital Dungun. Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan dan kemajuan berkaitan beberapa isu tertunggak antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu-isu itu dibincangkan dalam pertemuan 2 hala dengan rakan sejawatannya Lawrence Wong di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang kemuncak berkaitan pada Rabu. Ia akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam sesi permukiman tahunan Malaysia-Singapura hujung tahun ini. Media sebelum ini melaporkan terdapat beberapa isu tertunggak antara kedua-dua negara termasuk kawalan ruang udara, isu air dan sepadan maritim. Sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang kemuncak berkaitan dibuka secara rasmi semalam hingga 11 Oktober. Perdana Menteri mempunyai jadual padat pada hari kedua sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 di Vientiane, Laos. Perinciannya bersama Farah Yazubir di lokasi. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Pada awal pagi tadi, Datuk Seri Anwar telah menghadiri persidangan ASEAN China ke-27 bersama Perdana Menteri China Li Qiang dan pimpinan tertinggi negara anggota ASEAN yang lain. Sejurus selesai persidangan tersebut, Datuk Seri Anwar menerima kunjungan hormat pengerusi Forum Ekonomi Dunia Profesor Klaus Schwab di luar sidang kemuncak ASEAN ini. Dan sekitar 9.45 pagi waktu tempatan pula, Perdana Menteri telah menghadiri persidangan ASEAN bersama Republik Korea ke-25. Persidangan ini bagi memperingati ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara ASEAN dan Republik itu. Kemudiannya, Datuk Seri Anwar telah menghadiri pertemuan 2 hala dengan Presiden Majlis Kesatuan Eropah Charles Michel. Perjumpaan ini diadakan di Pusat Konvensyen Kebangsaan NCC Vientiane di mana sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 berlangsung ketika ini. Dan sebelum makan tengah hari, Perdana Menteri menghadiri persidangan Jepun ASEAN ke-27 bersama Perdana Menteri Jepun Shigeru Ishiba dan ketua-ketua negara anggota ASEAN lain. Itu rangkuman jadual Perdana Menteri pada sebelah pagi yang dapat saya laporkan. Perkembangan selanjutnya saya akan cuba bawakan dari semasa ke semasa. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Farah, terima kasih. Perkembangan ekonomi negara yang positif hasil tata kelola yang semakin baik. Perdana Menteri menyatakan ia turut didorong penggubalan dasar yang jelas terutama dalam sektor perindustrian, transformasi digital, tenaga dan semikonduktor. Menurutnya, Malaysia masih mempunyai banyak ruang untuk memperbaiki prestasi tersebut. Beliau percaya dengan semangat melaksanakan perubahan, Malaysia berpotensi menjadi antara negara hebat di dunia. Datuk Seri Anwar tegaskan penting untuk memanfaatkan kestabilan politik di Malaysia bagi memperbaiki tata kelola dan menjulang amalan pengurusan beramanah serta bertanggungjawab. Matlamatnya bagi mengangkat martabat dan darjat negara. Malaysia memohon agar institusi Parlimen 10 negara anggota ASEAN diberi ruang yang lebih luas kepada ahlinya untuk meluahkan pandangan. Perkara tersebut diutarakan Perdana Menteri dalam sesi suai kenal antara pemimpin dengan wakil Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN (AIPA). Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mewakili Parlimen Malaysia pada sesi tertutup itu berkata Datuk Seri Anwar menyentuh perkara berkenaan bagi menggalakkan ahli Parlimen ASEAN menyampaikan idea baharu tanpa sekatan.
tanpa menghadkan pandangan-pandangan, supaya dengan luahan pandangan-pandangan itu sekaligus boleh memberikan idea-idea yang baru, apatah lagi dalam mencapai alaf yang akan mendatang ini dijangkakan Asia, bukan Asia saja. Asia akan menjadi medan ekonomi yang terbaik selepas inilah. Isu keselamatan dan kerjasama serantau juga dibincangkan bagi memperkukuh kedudukan Asia Tenggara sebagai zon aman dan berkecuali supaya dapat menarik lebih banyak pelaburan asing. Mengenai peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025, beliau berkata Malaysia harus meninggalkan legasi yang boleh dibanggakan semasa menerajui blok serantau tersebut. Tan Sri Johari bakal mengambil alih jawatan Presiden AIPA pada 18 Oktober ini. Malaysia mencapai kemajuan ketara dalam teknologi hijau sekaligus meletakkan negara sebagai pemain utama pembangunan lestari serta tenaga boleh diperbaharui. Perhimpunan seperti Persidangan dan Pameran Teknologi Hijau serta produk eko antarabangsa Malaysia IGEM 2024 memberi peluang besar kepada Malaysia terus mencapai kemajuan sebagai peneraju dalam tenaga hijau dan boleh diperbaharui. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi Nik Ahmad berkata IGEM 2024 menyediakan platform unik kepada kerajaan dan pemain industri untuk terlibat secara langsung. I'm proud to say that Malaysia is fully committed, the government is fully committed to advance policies that foster sustainable development. We pledge to achieve net zero by 2050. Our policies are focused on ensuring that environmental sustainability is not merely an add-on to economic growth, but in fact integral to it. IGEM 2024 menawarkan peluang terbaik menonjolkan inisiatif berterusan Malaysia. Selain menunjukkan bagaimana negara menyelaras aspirasi pembangunan dengan agenda kelestarian global. Pada IGEM 2023, potensi jualan bernilai lebih RM5 bilion dicapai sekaligus membuktikan kepentingan IGEM sebagai platform pembangunan lestari di rantau ini. Nik Nazmi berucap pada sesi penerimaan pempamer IGEM 2024 di Kuala Lumpur semalam. Bertemakan perlombaan ke arah sifar bersih kepimpinan untuk tindakan iklim, IGEM 2024 menyasarkan potensi jualan bernilai RM4.8 bilion dan 48,000 pengunjung dari lebih 48 negara. Menjelang Belanjawan 2025, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM fokus meningkatkan penggunaan teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjamin sumber makanan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Isham Ishak berkata ia mampu memperkasa golongan petani, penternak dan peladang untuk terus kekal dalam sektor pertanian. Satu usaha yang bukan sahaja dapat kita laksanakan pada satu masa tetapi hampir setiap masa. Ada teknologi ni dia punya evolutionnya berubah-ubah. Jadi ada yang telah menggunakannya dan kita pertingkatkan penggunaan tersebut. Ada juga petani yang belum didedahkan dengan penggunaan teknologi. Jadi mereka ini kita perlu berikan latihan dan kita tunjukkan contoh-contoh di mana petani yang telah menggunakan teknologi ini bagaimana mereka berjaya. KPKM fokus meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian yang boleh dimasukkan dalam rantaian bekalan dalam negara dan pasaran ke luar negara. Tahun lalu KPKM menerima RM6.17 bilion peruntukan menerusi Belanjawan 2024. Beralih ke perkembangan banjir. Di Kedah, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di 4 daerah terus meningkat. Setakat pukul 12.30 hari tadi, seramai 3,551 penduduk daripada 1,153 keluarga dipindahkan ke 23 PPS. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, daerah Kubang Pasu
isu mencatat jumlah penduduk paling ramai iaitu 1,318 orang. Kesemua mereka ditempatkan di 9 PPS. Daerah Kota Star turut meningkat kepada 1,238 penduduk terjejas banjir dan ditempatkan di 8 PPS. Manakala di Pokok Sena, ia meningkat kepada 541 penduduk. Sementara itu di Pendang pula seramai 454 orang. Situasi banjir di Perak. Setakat 12 tengah hari, jumlah penduduk terjejas adalah seramai 136 orang daripada 40 keluarga. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 2 PPS masih dibuka di daerah Kerian. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 71 penduduk daripada 20 keluarga. Manakala 65 penduduk daripada 20 keluarga pula masih berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Amin, Bagan Serai. Polis Johor melupuskan 989.21 kilogram dadah dan 7,479.9 liter dadah pelbagai jenis bernilai kira-kira 68.88 juta ringgit. Semua rampasan itu dilupuskan selepas kes disabitkan hukuman dan selesai proses rayuan mahkamah. Ketua Polis Johor, Dato' M. Kumar berkata dadah yang akan dilupuskan membabitkan 446.21 kilogram metafetamin, 339.12 kilogram daun ketum dan 53.36 kilogram heroin. Di samping 19.86 kilogram cannabis dan 84.22 kilogram bahan-bahan lain dikategorikan dadah serta 7,479.9 liter dadah jenis cecair. Selain daripada dadah-dadah ini, pelbagai peralatan yang telah digunakan untuk memproses dadah tersebut akan juga dilupuskan. Melalui pelupusan hari ini, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Johor telah menyelesaikan 6,630 kes bagi tempoh 2000 hingga 2023 ini. Semua proses pelupusan itu akan dibuat di Bukit Pelanduk Port Dickson, Negeri Sembilan, membabitkan kos RM73,000. Untuk rekod, 322.13 kilogram dadah dan 1,562.6 liter cecair dadah bernilai RM5.43 juta dilupuskan tahun lalu. Sementara itu, Ketua Polis Johor memaklumkan seramai 19,726 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sejak 1 Januari hingga semalam. Dalam tempoh sama, 5.48 tan dadah dirampas melibatkan anggaran nilai RM58.35 juta. Turut disita harta dan barang kes bernilai RM16.03 juta. Polis Diraja Malaysia Kontijen Johor juga berharap masyarakat akan terus menjadi mata dan telinga polis dan menyalurkan maklumat. Pemberi maklumat akan dirahsiakan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di institusi pendidikan tinggi perlu terus diperkasa. Ia penting untuk tangani isu kesihatan mental dalam kalangan warganya, terutama mahasiswa. Ikuti perinciannya dalam laporan khas sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disediakan Syamimi Saripan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sangat penting untuk bantu klien depani masalah dihadapi. Dalam konteks mahasiswa, isu berkait pelajaran, keluarga dan keuangan antara yang sering dibangkitkan. Realiti itu mendorong Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melaksana revolusi baharu dalam perkhidmatan berkaitan dengan membangunkan ruang kelegaan emosi katarsis. Ia sediakan ruangan khas lebih kondusif bagi membolehkan kaedah penyembuhan emosi dilakukan secara optimum dan berkesan. Kita tak nak klien-klien yang datang ke sesi kaunseling ini hanya yang bermasalah.
kita juga nak yang datang ke sesi ataupun kaunseling, ruang kaunseling ini, mendapatkan sesi kaunseling ini untuk mereka mencari diri mereka yang terbaik, untuk mendapatkan apa orang kata alternatif bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan mereka seharian. Jadi inilah ruang yang kita sediakan, dan ruang ini perlu kondusif. Sebab apa? Dalam ruang ini kita ada 4 sesi terapi individu, ataupun kita panggil sesi bimbingan kaunseling individu, dan kita ada 2 kaunseling berkelompok. Dan saya rasa setelah mendapatkan sesi kaunseling lah, kalau sebelum ni saya datang dalam keadaan yang sedih dan penuh dengan tekanan, especially tekanan akademik. Sekarang saya rasa lebih lega sebab saya rasa macam stres saya tu dah hilang. Sebab kita telah, kaunselor telah mendengar dan juga bagi solusi yang sangat berkesan lah untuk saya. So lepas ni, saya rasa macam kalau saya stres lagi ataupun saya perlukan bimbingan ataupun seseorang untuk mendengar masalah saya memang akan ke sini lagi. UKM turut manfaatkan sepenuhnya kemajuan teknologi dengan membangunkan sistem Hello Counsellor. Ia bukan sahaja memudahkan urusan janji temu, malah mengumpul data untuk dianalisis bagi mengenal pasti penyelesaian lebih komprehensif dan berkesan terhadap isu kesihatan mental. Alhamdulillah, kes yang kita kendalikan setakat ini dah 75% yang kita dapat tutup. Maknanya kita dapat selesaikan. Jadi semua ni disebabkan bila kita ada sistem yang baik, jadi kita dapat melihat demografi demografi secara keseluruhan. Bagaimana proses itu berjaya sebenarnya kita lakukan, dan akhirnya kita dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita dan warga kita. Langkah proaktif UKM ini wajar jadi dorongan kepada IPT lain untuk melaksanakan usaha sama demi manfaat setiap warganya. Selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia. Syamimi Saripan, RTM. Kadar pengangguran susut kepada 3.2% dengan mencatatkan lebih 558,000 orang penganggur setakat Ogos lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pasaran buruh pada bulan tersebut terus berkembang berikutan pertumbuhan ekonomi yang memperangsangkan. Bilangan tenaga buruh pada Ogos terus mengukuh meningkat 0.1% berbanding Julai untuk merekodkan jumlah 17.22 juta orang. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.4%. Bilangan penduduk bekerja menunjukkan peningkatan 0.2% kepada 16.66 juta orang. Prestasi tenaga buruh yang terus meningkat mencerminkan keyakinan berterusan dalam pasaran pekerjaan serta ekonomi. Harga minyak mentah melonjak pada awal dagangan di Asia berikutan kebimbangan mengenai kemungkinan gangguan bekalan dari Iran ekoran konflik di Asia Barat. Ia turut didorong peningkatan permintaan bahan api akibat ribut besar di Amerika Syarikat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik 37 sen kepada $76.95 setong. Manakala niaga hadapan West Texas Intermediate WTI naik 35 sen kepada $73.59 setong. Taufan Milton yang melanda pantai barat Florida menyebabkan permintaan untuk petrol meningkat di negeri itu. Pelabur juga kekal waspada terhadap potensi serangan Israel terhadap Iran. Sementara itu, pentadbiran maklumat tenaga EIA Amerika menunjukkan unjuran permintaan bagi 2025. Ia susulan aktiviti ekonomi yang lemah di China dan Amerika Utara. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi menjejaki prestasi positif Wall Street semalaman.
Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat ketika memulakan dagangan pagi tadi. Ia susulan pendirian berbeza pegawai Rizab Persekutuan Fed dalam menurunkan kadar faedah akan datang. Kecoh di TikTok, satu hantaran kapal perang Cina dikesan berpengkalan di Pulau Pinang. Si penghantar mendakwa kelibat kapal itu dilihat membawa lebih 1,000 pelatih tentera mereka tanpa sebarang protokol. Dakwanya lagi tiada anggota TLDM yang turut hadir mengiringi pelatih dari negara tembok besar itu walaupun ia merupakan kunjungan. Tindakan tidak bertanggungjawab si penghantar mengakibat salah faham hingga timbul kekecohan di media sosial. Semakan pasukan biar betul mendapati realitinya tak seperti didakwa. Kapal tentera Cina disahkan berada di negara ini. Namun, ia sebenarnya kunjungan silaturahim pelajar dari Naval University of China Sabtu lepas yang dibuat mengikut saluran rasmi serta mengikut protokol. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Wong Hon Wai mengesahkan perkara itu. Menurut beliau, kunjungan itu turut dihadiri pegawai residen Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM di Pulau Pinang serta beberapa pemimpin kerajaan negeri dan orang kenamaan. Tambah beliau, pelatih dari universiti terlibat sebenarnya dalam perjalanan dari China ke Bangladesh. Dua buah kapal tersebut berhenti seketika di sini sebelum memulakan latihan laut di Lautan Hindi. Tak perlu cipta persepsi buruk untuk jatuhkan sesiapa. Kepada pengguna media sosial, jangan mudah percaya hantaran di media sosial dengan hanya tengok tajuk utama. Rujuk sumber rasmi untuk dapatkan laporan penuh dan pastikan kesahihannya. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Angka korban akibat serangan berterusan rejim Zionis di Gaza kini meningkat kepada 42,010 mangsa. Kementerian Kesihatan memaklumkan serangan yang memasuki tahun kedua mengakibatkan 97,720 mangsa cedera. Dalam tempoh 24 jam, tentera Zionis dilaporkan melakukan 3 serangan di semenanjung Gaza yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 45 rakyat Palestin terkorban, manakala 130 yang lain cedera. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 400,000 warga Palestin terperangkap di kamp pelarian Jabalia akibat serangan terbaru Israel yang menumpukan kamp itu. Ketua Agensi Pelarian Palestin PBB UNRWA Filipi Lazzarini berkata terdapat laporan mengenai mayat yang tidak dapat diambil di jalanan akibat pertempuran secara berterusan. Arahan pemindahan terkini daripada Israel memaksa orang ramai melarikan diri berulang kali terutama dari kamp Jabalia. Namun mereka tiada tempat untuk dituju. Tentera harap Israel turut mengarahkan penutupan sekali lagi beberapa hospital di utara Gaza. Terbaru, rejim Zionis menyasarkan Sekolah Fatimah binti Asad di Al-Balad Jabalia pada Rabu dan sekurang-kurangnya 15 maut akibat serangan tentera rejim Zionis ke atas Hospital Al-Yemen Al-Said di kamp Jabalia. Badminton terbuka Finland, bergu lelaki negara Eurasia Sohwoyi memulakan kempen dengan bergaya apabila mara ke pusingan kedua. Ini selepas menewaskan pasangan Cina Chen Boyang Liu Yi dalam aksi straight set.
Pasangan di kedudukan keempat dunia itu tidak berdepan masalah apabila mudah menewaskan pasangan di kedudukan 21 dunia 21-18 di set pertama. Situasi sama berulang pada set kedua dengan kemenangan 21-18 dalam perlawanan yang berlangsung selama 45 minit. Bergu lelaki utama negara itu sebelum ini terpaksa melupakan beberapa kejohanan utama susulan kecederaan retak tulang jari kaki kanan yang dihadapi Wu Yi. Di pusingan kedua hari ini, Aaron Wu Yi akan berdepan pasangan dari England, Ben Len, Sean Vendy. Sementara itu, juara bertahan Li Zijia tampil bersemangat mempertahankan gelaran juara dengan menyingkirkan pemain Perancis Christophe Popov 21-15, 21-11. Pemain nombor 4 dunia itu mengambil masa 43 minit untuk menewaskan Popov pada pusingan pertama kejohanan jelajah dunia Super 500 berkenaan. Pada pusingan kedua, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis itu akan berdepan pemain Jepun Yushi Tanaka yang terdahulu menewaskan Lei Lanzi dari China 21-17, 27-29, 21-16. Zijia memenangi gelaran terbuka Finland pada Oktober tahun lepas setelah menewaskan rakan senegara Eng Ziyong pada final sekaligus menamatkan kemarau kejuaraan selama 17 bulan dalam jelajah dunia. Dalam pada itu, seorang lagi wakil perseorangan lelaki negara, Leong Junhao tersingkir awal selepas tewas 19-21, 9-21 kepada pemain Hong Kong, Lee Chiu Yu. Turut mara juara terbuka China Nur Izzuddin Rumsani Go Zhifei selepas menewaskan pasangan Denmark Rasmus Jair Frederik Søgaard. Pada aksi pusingan pertama itu, bergu lelaki profesional negara agak goyah pada set pertama apabila tewas 11-21. Bagaimanapun, semangat juang ditampilkan mereka akhirnya terbalas apabila bangkit memenangi set kedua 23-21. Keyakinan terselah apabila Izzuddin Zhifei menunjukkan jalan keluar kepada gandingan Denmark selepas memenangi set ketiga 21-15. Hari ini, Izzuddin Zhifei akan bertemu gandingan Jepun Kenny Mitsuyashi Hiroki Okamura bagi perebutan tiket ke suku akhir. Terdahulu, satu lagi bergu lelaki negara Man Wei Chong T Kai Wun turut mara ke pusingan kedua selepas menumpaskan pasangan Indonesia Leo Rolly Carnado Bagas Maulana 17-21, 21-18, 21-12. Pasangan itu akan bertemu gandingan Scotland Alexander Dunn, Adam Pringle untuk aksi seterusnya. Beralih ke Liga Perdana Inggeris, Liverpool menerima tamparan hebat apabila penjaga gol utamanya Alisson Becker terpaksa berehat sehingga 6 minggu sekaligus bakal terlepas aksi menentang seteru utama Chelsea dan Arsenal. Laporan perubatan memaklumkan Alisson mengalami kecederaan hamstring. Pemain Brazil berusia 32 tahun itu cedera ketika kemenangan 1-0 ke atas Crystal Palace hujung minggu lalu. Beliau dijangka hanya akan sedia beraksi pada 24 November menentang Southampton. Liverpool kendalian Arne Slot yang kini mendahului Liga Perdana Inggeris dengan 18 mata daripada 7 perlawanan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.